Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 bersama saya Ramzan Muhammad Salfi. Antara paparan tengah hari ini, Singapura tarik balik tata cara ILS untuk lapangan terbang Seletar. Tengku Mahkota Kelantan bakal berkahwin dengan warga Sweden 19 April ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Singapura menarik balik pelaksanaan tata cara sistem pendaratan instrumen ILS di lapangan terbang Seletar. Manakala Malaysia pula menggantung penguatkuasaan kawasan larangan RA kekal ruang udara di Pasir Gudang sejajar dengan semangat kerjasama bilateral kedua-dua negara. Persetujuan itu menerusi kenyataan bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook dan rakan sejawatannya Khaw Boon Wan hari ini. Perjanjian itu dilaksanakan oleh pihak berkuasa penerbangan awam kedua-dua negara pada jam 11.59 malam tadi. Susulan itu, kedua-dua menteri mengalu-alukan penerbangan Firefly Sdn Bhd Firefly ke lapangan terbang Seletar berkuat kuasa bulan ini. Selain menyatakan jawatan kuasa peringkat tinggi sudah ditubuhkan untuk mengkaji surat perjanjian operasi pusat kawalan kawasan antara Kuala Lumpur dan Singapura mengenai ketibaan pelepasan dan penerbangan tahun 1974. Pertikaian berhubung ruang udara itu bermula pada 23 November lepas apabila Firefly berkata ia akan menggantung semua penerbangannya ke Singapura bermula 1 Disember lalu. Malaysia yang membantah tata cara pendaratan baru ILS bagi Seletar mendakwa prosedur itu akan mengenakan had ketinggian dan menjejaskan pembangunan Pasir Gudang. Dan Malaysia pada 25 Disember menubuhkan RA kekal bagi tujuan aktiviti ketenteraan di ruang udara Pasir Gudang. Up 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Jemaah Menteri membuat keputusan menarik diri daripada Statut Rom Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengikut prosedur yang betul. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata, Kabinet juga telah membuat keputusan berdasarkan peruntukan Perlembagaan Persekutuan dalam menandatangani perjanjian antarabangsa. Menerusi satu kenyataan, Datuk Saifuddin berkata, Malaysia telah membuat keputusan mengikut prosedur yang betul dan proses meratifikasi Statut Rom tidak perlu dibuat melalui Parlimen. Tambahnya, sejak dahulu lagi ada lebih 100 perjanjian dan konvensyen antarabangsa yang diratifikasi tanpa melalui proses parlimen. Namun malangnya ada pihak yang sengaja menyalah tafsir Statut Rom ini termasuklah dengan memberi nasihat atau pendapat yang tidak tepat serta mengetepikan fakta dan hujah yang rasional kepada institusi diraja. Semalam, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan Malaysia akan menarik diri daripada Statut Rom berikutan kekeliruan yang timbul dari segi politik dan dalam kalangan masyarakat. Beliau juga menegaskan keputusan itu dibuat bukan disebabkan statut itu membahayakan negara. Untuk melibatkan raja-raja supaya Dakwaan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam bahawa polis daripada cawangan khas terlibat dengan kes kehilangan Padri Raymond Koh dan aktivis Amri Cik Mat memberi kesan kepada pasukan itu. Bagaimanapun, pemangku Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Bado berkata pihaknya tetap akan beri kerjasama sekiranya terbukti pihak polis ada kaitan seperti yang didakwa. Saya rasa terkesan, affected dengan apa yang telah pun disuarakan oleh Suhakam baru-baru ini, yang mana dakwaan-dakwaan yang telah dikeluarkan pada hari itu mengaitkan Chong Has dengan perbuatan-perbuatan yang terang-terang menyalahi undang-undang. Saya yakin Tan Sri Ketua Polis Negara dalam masa terdekat ini akan memberikan komen ataupun mengeluarkan statement untuk menjawab segala apa yang telah dibangkitkan oleh Suhakam tersebut.
Tegasnya, jawatan kuasa siasatan dalaman juga ditubuhkan oleh Ketua Polis Negara bagi memenuhi tuntutan Suhakam. Beliau yang juga pengarah cawangan khas Bukit Aman berharap apa jua tindakan yang diambil memberi keadilan kepada semua pihak dan kenyataan lanjut mengenainya diputuskan Ketua Polis Negara. Rabu lalu, Suhakam membuat kesimpulan Polis Cawangan Khas bertanggungjawab terhadap penculikan kedua-dua individu terbabit dan menuntut kerajaan menubuhkan pasukan petugas khas bebas untuk meneliti kes kehilangan mereka. Datuk Seri Abdul Hamid ditemui sempena upacara pembarisan dan penyampaian sijil tamat program latihan asas kepolisan Kadet Inspektor Siri 2 2018. Seramai 392 orang Kadet Inspektor menerima sijil tamat latihan di Pusat Latihan Polis Pulapol, Kuala Lumpur pagi tadi. Susulan operasi rumah ibadah di Taman Petaling Indah Klang, Selangor, Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Klang MPK Datuk Muhammad Yassid Bidin menafikan dakwaan MPK gagal bertindak terhadap bantahan penduduk perumahan berkenaan. Katanya sebarang aduan yang dikemuka rakyat perlu melalui proses undang-undang dan tidak ada pihak berkuasa tempatan tidak boleh bertindak sembarangan walaupun dibekalkan dengan kuasa untuk bertindak. Minggu lalu, penduduk Taman Petaling Indah Klang mengemukakan bantahan kepada Exco Selangor yang bertanggungjawab V. Gana Batirau. Mereka turut menyuarakan bantahan terhadap aktiviti rumah ibadah itu melalui media. Berikutan itu, beberapa pihak menuduh MPK gagal bertindak segera. Bantahan dibuat penduduk mengenai kebimbangan gangguan dan kesesakan lalu lintas berikutan aktiviti rumah ibadah di kawasan kediaman. Datuk Muhammad Yassid ketika ditemui menolak dakwaan pihaknya gagal bertindak. Jelasnya, siasatan awal yang dilakukan susulan aduan penduduk mendapati ada aktiviti keagamaan dilakukan secara sembunyi di kediaman berkenaan. Terbaru, pemilik rumah itu telah pun memindah hak milik kediaman kepada sebuah badan agama bukan Islam di Klang. Berikutan itu, katanya, notis tidak menepati kebenaran merancang telah dikeluarkan kepada pemilik kediaman itu. Jadi bagaimanapun, memandangkan kita sekarang ini telah pun mengemukakan notis siasatan dan sedang menyiapkan kertas siasatan lah. Dan insya-Allah tak lama lagi apabila kertas siasatan siap, kita akan bawa kes ini ke mahkamah lah untuk tindakan mahkamah. Tengku Mahkota Kelantan Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra bakal melangsungkan perkahwinan dengan warga Sweden Sophie Louise Johansson pada 19 April ini. Ketua Istiadat Pejabat Istana Kelantan, Datuk Dr. Tengku Muhammad Faziharuddin Tengku Faisal berkata, istiadat perkahwinan baginda akan berlangsung di Istana Balai Besar, Kota Baru. Menurut Datuk Dr. Tengku Muhammad Faziharuddin, pasangan baginda adalah kenalan lamanya ketika masih menuntut di luar negara. Jelas beliau, istiadat perkahwinan akan diadakan secara tertutup dan sederhana dengan dihadiri ahli keluarga, kaum kerabat dan sahabat handai. Di sini saya suka cerita dengan hormatnya menjunjung titah perintah Yang Teramat Mulia Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra, Ibni Sultan Ismail Petra, Tengku Mahkota Kelantan, ingin saya maklumkan bahawa Yang Teramat Mulia Tuanku akan berlangsungkan perkahwinan pada hari Jumaat 13 Syakban 1440 Hijrah bersamaan dengan 19 April 2019 Masihi bertempat di Istana Balai Besar Kota Baru Kelantan. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas mengumumkan istiadat perkahwinan diraja berkenaan di pejabatnya di Istana Balai Besar. Yang Teramat Mulia Tuanku juga telah bertitah agar semua cenderamata sempena dengan istiadat perkahwinan baginda ini disumbangkan kepada badan-badan kebajikan di negeri Kelantan. Contohnya seperti Yayasan Orang Kurang Upaya, YOKU, di rumah anak-anak yatim, dan juga orang tua, rumah-rumah orang tua serta Persatuan Bulan Sabit Merah. Baginda turut berharap agar rakyat khususnya di negeri Kelantan mendoakan perkahwinan baginda kelak akan dipermudahkan dan dirahmati Allah sehingga ke jannah. Animasi menarik dan menghiburkan bukan sahaja sesuai untuk kanak-kanak, malah golongan dewasa. Buat julung kalinya, CFM Animatch dianjurkan bagi menghasilkan video animasi yang kreatif selain menyampaikan mesej yang mengetengahkan isu dalam perkhidmatan komunikasi dan multimedia.
CFM Animatch dianjurkan oleh Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia CFM. Ia disertai 126 peserta daripada kalangan pelajar universiti dan karyawan animasi dengan 10 daripadanya dipilih ke peringkat akhir. Jadi kriteria yang kami lakukan, kita tidak boleh terkeluar daripada garis panduan apa yang diberikan oleh CFM. Itu yang kami terpaksa ikut lalui. So sangat strict dalam tempoh 4 minggu ni. Animasi yang dipilih berdasarkan kriteria tip penggunaan data, polisi penggunaan adil, sambungan jalur lebar, tempoh sah talian dan masalah rangkaian. So di kalangan negara-negara ASEAN, kita mempunyai rekod dalam animasi. Kita sudah buat 17 filem cerita dan lebih daripada 500 siri animasi setakat ini. Visual animasi pemenang dan finalis akan dikongsikan di media sosial dan saluran YouTube CFM serta di beberapa saluran TV sebagai pesanan khidmat masyarakat PSA. Ternyata pertandingan animasi anjuran Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia berjaya mencukir bakat-bakat baru dan karyawan animasi yang kreatif sekaligus memberi kesan positif kepada masyarakat. Suliana Selamat melaporkan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Sebelum kita ke laporan luar negara, calon Pakatan Harapan PRK Don Rantau Dr. S. Rera meluahkan rasa kesal dengan tindakan pihak tertentu yang menaikkan kain rentang dengan ayat-ayat yang disifatkan berbentuk provokasi terhadapnya. Menurutnya, ayat seperti ganyang samodio yang secara harfiahnya bermakna hancurkan atau belasah dia boleh disalaherti oleh pihak tertentu. Saya ini satu cara yang tidak baiklah, tidak adil lah. Saya sebagai seorang profesional lah, saya beritahu kepada rakyat di Don ini untuk mengundi dari segi pekerjaan saya kepada masyarakat ini. Kalau bagaimana ini provocation, kita tidak akan fokus. Saya ada wakil calon yang akan buat satu report polis tentang Beliau ditemui ketika berkempen di Rumah Rakyat Nyatoh di Seremban Negeri Sembilan pagi tadi. Sementara itu, laporan polis telah dibuat di Balai Polis Rantau pukul 10 pagi berhubung kain rentang tersebut. Pada awal pagi tadi, beberapa gambar dimuat naik di media sosial menunjukkan kain rentang itu yang dinaikkan di beberapa lokasi di sekitar Pekan Rantau dan Kampung Pasir. Dua anggota polis peronda maut ditembak ketika menunaikan solat Jumaat di selatan Thailand. Polis daerah Tanto, wilayah Yala menerima laporan insiden tembakan dalam Masjid Nurul Ibadah Kampung Mayo Tanto. Timbalan Ketua Polis Siasatan Tanto, Kapten Paul Palakon Sicai berkata, kejadian berlaku jam 1 tengah hari ketika dua orang mangsa terbabit sedang menunaikan solat Jumaat bersama ratusan jemaah. Menurut polis, 4 orang suspek mengguna pistol melepaskan 4 das tembakan ke arah dua mangsa dari arah dekat di bahagian kepala. Kolonel Polis Pariwat Kuan Manji berkata, penyerang yang melarikan diri selepas insiden tembakan disyaki sebahagian pemberontak yang memuncak pada 2004 dan meranggut kira-kira 7,000 nyawa di 3 wilayah paling selatan Thailand, majoritinya penduduk Islam. Sekurang-kurangnya 83 penduduk Palestin cedera ditembak tentera rejim Israel ketika bantahan mingguan diadakan kawasan sempadan Israel Gaza. Menurut Kementerian Kesihatan, kesemua mangsa sedang dirawat di hospital di Gaza dengan 3 orang dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Seorang jurucakap tentera Israel berkata seramai 10,500 penunjuk perasaan berhimpun di beberapa lokasi di sempadan itu dan bertindak membaling batu ke arah anggota keselamatan mereka. Menurutnya lagi, anggota tentera Israel bertindak balas untuk mengusir kumpulan itu dan menembak mengikut syarat dalam prosedur operasi standard. Rakyat Palestin mengadakan bantahan mingguan setiap Jumaat sejak setahun lalu di kawasan sempadan Israel Gaza bagi mendesak rejim Israel menamatkan sekatan di wilayah itu. Setakat ini, sekurang-kurangnya 263 warga Palestin terbunuh selepas ditembak tentera Israel selain berdilan kereta kebal dan jet tempur.
Syarikat pengeluar pesawat Boeing merancang untuk mengurangkan pengeluaran bulanan pesawat Boeing jenis 737 buat sementara waktu. Pengeluaran dijangka dikurangkan dari 52 buah pesawat sebulan kepada 42 pesawat bermula pertengahan April ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dennis Muilenburg berkata, syarikat itu sedang melaraskan sistem pengeluaran 737 bagi mengalih lebih banyak sumber dalam usaha membawa pesawat 737 MAX yang kini direhatkan kembali ke ruang udara. Terdahulu, Muilenburg mengakui buat pertama kalinya data buruk memainkan peranan dalam dua nahas udara, iaitu penerbangan 610 Lion Air di Indonesia pada Oktober tahun lalu dan penerbangan 302 Ethiopian Airlines pada Mac lalu. Difahamkan sistem penambahan ciri-ciri manuver MCAS pesawat itu telah diaktifkan sebagai respon kepada maklumat angle of attack yang salah. Bagaimanapun, Muilenburg berkata syarikat itu mempunyai tanggungjawab menghapuskan risiko berkenaan. Sekurang-kurangnya 2,000 migran berkumpul di sempadan utara Macedonia bagi menyatakan bantahan dan menuntut akses masuk ke negara-negara EU. Ia selepas laporan yang menyebut pelarian boleh mengakhiri pendudukan mereka di Greece. Bantahan berlaku di Diavata berhampiran Thessaloniki. Selepas berkampung semalaman di tembok sempadan, penunjuk perasaan yang terdiri daripada anggota keluarga dan kanak-kanak bertindak merempuh penghadang polis. Tindakan itu memaksa polis melepaskan gas pembenih mata untuk menyuraikan tunjuk perasaan. Menurut pihak berkuasa, insiden itu tercetus selepas media melaporkan kumpulan hak asasi manusia bersedia membantu migran untuk menyeberangi tembok tentera di utara Macedonia untuk masuk ke negara-negara EU. Bagaimanapun, perkara-perkara itu dinafikan negara terbabit dan agensi pelarian UN menegaskan berita itu tidak benar sama sekali. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke laporan sukan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini merasmikan peringkat pertama perlombaan League Tour di Langkawi LTDL 2019. Beliau tiba di garisan permulaan di hadapan KLCC kira-kira jam 11.45 pagi tadi. Turut hadir isterinya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad serta Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah. LTDL kali ini melibatkan 131 peserta daripada 22 pasukan dilepaskan oleh Tun Dr. Mahathir membabitkan laluan dari Kuala Lumpur ke Tampin Negeri Sembilan sejauh 176.9 km. Di peringkat pertama ini, pelumba bakal melalui 4 zon pendakian serta 3 zon pecutan sebelum dijangka tiba di garisan penamat di Jalan Besar Tampin sekitar jam 4 petang nanti. 4 kategori jersey bakal jadi rebutan, iaitu juara keseluruhan jersey kuning, Raja Bukit jersey merah, Raja Pecut jersey hijau dan juara Asia jersey putih. Selain pasukan terbaik keseluruhan dan pasukan terbaik Asia sepanjang jelajah 8 peringkat meliputi jarak keseluruhan 1,225.8 km. Kejohanan badminton terbuka Malaysia menyaksikan daripada 2 wakil negara yang beraksi di suku akhir semalam. Hanya satu pasukan berjaya melangkah ke pusingan separuh akhir hari ini, iaitu gandingan beregu campuran Tan Kian Meng, Lai Peijing. Pemain beregu campuran negara Tan Kian Meng dan Lai Peijing berjaya mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasukan Indonesia, Tontowi Ahmad dan Winnie Oktavina Kandau 17-21, 21-16, 21-16. Mereka yang berada di kedudukan 38 dunia menjadi penyelamat maruah negara apabila menjadi wakil tunggal yang berjaya beraksi di pusingan separuh akhir. Walau bagaimanapun, pasangan beregu itu akui mereka mula mencari rentak semasa set kedua. Kemenangan malam tadi menyaksikan pasukan negara bakal berdepan pilihan kedua dari China, Wang Wilyu dan Huang Dongping yang menewaskan pilihan kelima negara Chang Peng Sun dan Goh Liu Yang 19-21, 21-16, 25-27. First set dengan second set, saya rasa sebab yang diorang punya cara main tu buat saya tak biasa. So saya macam kerang kabut. Tapi coach bagi tahu jangan fikir banyak, form fikiran sendirilah, mau main macam mana main saja. Sementara itu, masih menghangatkan lagi saingan terbuka Malaysia yang menghampiri kemuncaknya ialah jago China Lin Dan
Dalam pertembungan suku akhir semalam, Lindan diberi tentangan sengit wakil Jepun Kanta Suniyama apabila dipaksa beraksi dalam 3 set. Set pertama menjadi milik Suniyama yang menang 21-16. Namun Lindan yang menginjak usia 35 tahun kembali mendapat rentak terbaik dalam aksi berikutnya menang 21-17 untuk memaksa pemenang ditentukan dalam rubber set. Pemain veteran itu terus garang membenam Suniyama 21-10 pada set ketiga sekaligus menempah kemaraan ke separuh akhir hari ini selepas bertarung selama 70 minit untuk berdepan rakan senegara Shiyuchi. Tahta Liga Super kembali kepada pasukan Johor Darul Takzim JDT selepas menewaskan Felda United 3-1 di Stadium Tan Sri Hasan Yunis Lakin malam tadi. Perlawanan dihiasi babak tegang dan dramatik menyaksikan pelawat terpaksa menghabiskan permainan dengan 8 orang pemain gara-gara layangan kad merah. Serangan bertali arus tuan rumah masih belum menemui sentuhan penyudah apabila bola umpaman Azrif Nasrul Haq Badrul Hisham pada minit ke-20 tepat kepada Luis Santo namun disudahi terus kedakapan Nur Azlan. Corak permainan anak didik Muhammad Nizam Jamil yang kerap bertahan mengundang kesukaran buat skuad bimbingan gandingan Luciano Figueroa dan Benjamin Mora untuk mencipta gol ketika aksi menghampiri ke penghujung babak pertama. Bersambung babak kedua, Nur Azlan terus mempamerkan aksi cemerlang selepas berjaya menepis bola percubaan Diogo Luis Santo pada minit ke-47 selepas menerima umpanan lintang Azrif Nasrul Haq. Ternyata nasib tidak menyebelahi pasukan pelawat apabila terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Zaril Azri Zabri dilayangkan kad merah kerana mengasari Nakso Insa pada minit ke-60 selepas mengumpul 2 kad kuning. Pelawat terpaksa beraksi dengan 9 pemain selepas Tiago Junior pula dilayangkan kad merah kerana melewatkan permainan selepas mengutip 2 kad kuning pada minit ke-83 dan kesempatan itu digunakan sepenuhnya. Gonzalo Cabrera menjaringkan gol pada minit ke-87. Skuad bimbingan Muhammad Nizam Jamil sekali lagi ditimpa malang apabila ketua pasukan Muhammad Hadid Azman pula dilayangkan kad merah. Sejurus JDT memperoleh gol pertama kerana mempertikaikan keputusan pengadil yang memberi kad merah kepada Tiago selepas mengutip 2 kad kuning. Namun kekecewaan beraksi dengan 8 pemain diubati apabila Lucini Chat yang menyamakan jaringan menerusi sepakan percuma pada minit ke-90. 8 minit tambahan masa yang diberikan oleh pengadil ternyata tidak disia-siakan oleh pasukan JDT. Usaha keras JDT bagi mengutip 3 mata penuh di laman sendiri ternyata membuahkan hasil apabila Afiah Rashid menjaringkan gol kedua dan diikuti jaringan Diogo Luis Santo bagi memastikan kemenangan tuan rumah pada masa kejuaraan untuk keputusan muktamad 3-1. Pertemuan PDRM dan Johor Darul Takzim 2 pula menjadi aksi tunggal Liga Perdana yang dilangsungkan semalam. Keputusan berkesudahan seri satu sama membolehkan skuad Harimau Selatan naik ke tangga teratas meminta Sabah namun hanya berkelebihan 1 mata. Aksi PDRM dan Johor Darul Takzim 2 berlangsung petang semalam di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Cabaran beraksi di sebelah siang sekali lagi terarah kepada cuaca buruk dengan hujan lebat diiringi petir menyebabkan permainan dihentikan seketika oleh pengadil. Aksi sengit ditampilkan kedua-dua pasukan sebaik perlawanan bersambung. Asalkan pelawat minit ke-56 membolehkan mereka dihadiahkan sepakan penalti selepas bola dikatakan terkena tangan pemain PDRM. Tendangan diambil Muhammad Gadar selepas itu memastikan mereka ceria membuka jaringan 1-0. Tuan rumah berusaha bangkit mencari gol penyamaan namun kerap kali dihampakan oleh penjaga gol JDT 2. Hinggalah minit ke-86, sepakan percuma bekas pemain pelawat Andrezinho ditanduk menarik Fauzan Fauzi untuk gol penyamaan permainan sekaligus menyelamatkan mereka daripada kekalahan dan berkongsi 1 mata. Buletin 1.30 berakhir di sini. Akhirnya saksikan klip Music Forevermore nyanyian Yuna juga antara yang sedang tular di YouTube ketika ini. Saya Ramzan Muhammad Saufi. Selamat berhujung minggu. Salam hormat dan Assalamualaikum.